أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Suratul Kahfi. Mereka itu ialah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk apabila mereka semua bangun, menyatakan dengan tegas, Tuhan kami, Tuhan yang menjadikan kami dan menguruskan kehidupan kami, ya Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kami tidak boleh berdoa memohon kepada yang lain daripadanya. Jika sekiranya kami melakukan demikian, mengikut orang lain, berdoa kepada yang lain daripada Allah, nescaya kami menjadi orang-orang yang sesat, yang menyeleweng. Ayat yang dibaca ini dalam Suratul Kahfi, surah yang menceritakan berkenaan dengan kumpulan pemuda, merupakan kumpulan Islam yang sentiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman selagi belum tiba masanya untuk kiamat. Allah Subhanahu wa taala melantik rasul-rasul, bermula dengan Nabi Adam alaihi salam dan ditutup dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap orang rasul ada pengikut dan sahabat-sahabatnya. Sebahagian besar adalah kalangan muda. Di zaman tidak ada nabi dan rasul, akan ada kumpulan Islam. Bermakna cahaya agama Allah tidak boleh dipadamkan di dalam dunia ini. Termasuk di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad SAW sudah mati, meninggal dunia, akan ada kumpulan yang menyambung perjuangan Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal dunia, berlakunya kiamat yang menghancurkan seluruh langit dan bumi, dimatikan segala isinya yang hidup. Di masa itu tidak ada orang yang beriman walau seorang pun. Oleh kerana itu jangan kita minta doa panjang umur, hidup sampai masa itu. Masa itu tidak ada orang Islam lagi. Selagi belum dunia kiamat, akan ada kumpulan Islam ini. Ayat dalam Suratul Kahfi mengesahkan di zaman pemerintahan raja yang sangat zalim, yang kufur, tidak beriman kepada Allah, melakukan kejahatan. Dalam keadaan begitu pun Allah mengadakan satu kumpulan pemuda yang beriman kepada Allah. Jumlahnya 7 orang saja. Mereka tidak boleh nak bercakap. Mereka berkumpul 7 orang. 7 sahabat ini bersembunyi di dalam gua mempertahankan iman mereka. Ditidurkan oleh Allah Ta'ala
300 tahun lebih. Diketahui oleh orang yang kemudian dan diketahui kisahnya. Bagi menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh memati, boleh menghidup, boleh menidurkan manusia mengikut kehendaknya. Dan menunjukkan perlu adanya kumpulan Islam. Walaupun jumlahnya 7 orang. Bagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menegaskan bahawa cahaya agama Islam tidak padam dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Surah Al-Maidah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad, yang menyeleweng di kalangan kamu daripada agama Islam ini, maka Allah akan melahirkan, akan mengadakan daripada kamu satu kumpulan yang mempertahankan Islam. Sifat-sifat mereka, mereka mengasihi Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul mengasihi mereka. Mereka merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka berani menghadapi orang-orang yang kufur yang menentang. Mereka berjihad pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepada celaan orang. Yang demikian adalah kurnia pemberian Allah kepada sesiapa yang dia kehendaki, yang dipilih oleh Allah di kalangan umat Islam. Sesungguhnya Allah itu maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, pemimpin yang memberi petunjuk kepada kamu, kepada kumpulan Islam itu, ialah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang dipilih oleh Allah, yang mendirikan sembahyang, yang tidak meninggalkan sembahyang, yang menunaikan zakat, menunaikan tanggungjawab harta benda. Dan mereka itu rokok tunduk kepada Allah. Sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang beriman yang tersebut, maka sesungguhnya parti disebut dengan parti Hizbullah. Parti yang berjuang untuk menegakkan ajaran Allah itulah yang akan diberi kemenangan, yakni dunia dan hari akhirat. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menjanjikan akan tiba masanya kumpulan ini mendapat kemenangan. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim
ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah Ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman daripada kamu, bukan semua kamu. Allah akan jadikan mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh daripada kamu. Dia beri kepada mereka kuasa memerintah negeri. Allah Ta'ala jadikan din, agama yang diredha Islam berkuasa. Allah tukarkan keadaan. Daripada ketakutan, adanya musuh, adanya penjinayah, berbagai kejahatan. Bila Islam sudah berkuasa, Allah Ta'ala tukarkan keadaan. Daripada takut kepada aman. Bila hukum qisas, hukum hudud dilaksanakan, maka musuh-musuh, perampak, penyamun takut. Berlakulah keamanan. Dalam keadaan mereka itu mengabdikan diri kepadaku, mereka tidak menyentuhiku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, tiba masa orang Islam menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Pada adanya matilah Islam ini. Padamlah Islam ini. Tetapi Islam tidak boleh dipadamkan cahayanya. Di antaranya bencana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Wa qala qailun aw min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Qala la bal antum kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'is sayl وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَقَالَ قَائِلٌ مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ. Maksudnya, akan tiba zaman orang-orang Islam dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Musuh-musuh orang yang bukan Islam mengelilingi orang Islam, sebagaimana orang mengelilingi hidangan makanan yang lazat. Mereka menjamah, mereka mencubit, mereka gigit dan mamah makanan itu. Akan berlaku masa orang Islam dikepung oleh musuhnya, macam orang mengelilingi makanan yang lazat, dicubit, dimakan, dimamah, hancur lumat. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah jumlah orang Islam di masa itu sedikit? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jumlah mereka ramai, tetapi macam buih yang dihanyut oleh air banjir. Orang Islam jadi ringan, jadi lemah, jadi hina. Macam buih duduk di atas air, ditiup oleh angin, dihanyut oleh air. Allah Ta'ala cabut perasaan gerun yang ada dalam hati musuh-musuh kamu terhadap diri kamu. Orang tidak gurun kepada orang Islam. Dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam hati-hati kamu penyakit al-wahan. Lalu sahabat bertanya, apa dia al-wahan? Wahai Rasulullah, jawab Rasulullah SAW, al-wahan itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selalu kasih pada dunia dan takutkan mati. Kasih pada dunia,
Terlalu kasih pada dunia. Lupa daratan. Tak ke halal dan haram. Tak ke betul dan salah. Asal boleh benda, asal boleh pangkat, asal boleh duit. Asal boleh senang sudah. Dan takut mati. Ini penyakit yang melanda orang Islam di zaman kelemahan mereka. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak mematikan agama Islam. Akan ada kumpulan yang berjuang sebagaimana yang disebut dalam ayat yang dibaca tadi. Dan ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'ala al-haq wa fi riwayatin zahirin 'ala al-haq la yadurruhum man khalafahum wa fi riwayatin man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan tetap ada di kalangan umat aku kumpulan yang bangun, mengikut riwayat yang lain, kumpulan yang berani menzahirkan dirinya di tengah manusia yang ramai. Mereka tidak boleh dikalahkan. Mereka tidak boleh dihapuskan. Mereka tidak boleh dihentikan oleh orang-orang yang mengecewakan mereka sehingga datangnya urusan Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji umat Islam selepas matinya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlakunya kabilah-kabilah Arab murtad. Kabilah Arab yang sudah masuk Islam murtad. Keluar daripada agama Islam. Tinggal Madinah, Mekah, Taif, sebahagian Yaman, sebahagian Bahrain, Oman, dan beberapa kabilah. Sebahagian besarnya menyeleweng dan mengangkat senjata untuk menghapuskan Islam. Mereka yang murtad ini dibantu oleh kuasa besar Parsi dan Rom. Kuasa besar Parsi dan Rom membantu Islam dalam keadaan dikepung. Ketika Islam dalam keadaan dikepung ini, dalam masa yang sama sahabat sedih kerana kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bangun menyampaikan ucapan, membangkitkan semangat, menyatakan, ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai tuan-tuan semua yang hadir, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad malaikat dia seorang Rasul yang telah dilantik oleh Allah. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang lain, yang sudah mati, yang sudah meninggal dunia. Ada Rasul yang mati tua, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Ada Rasul yang mati sakit. Ada Rasul yang mati dibunuh oleh musuh-musuhnya. Adakah sekiranya Muhammad sudah mati, maka tumit-tumit kamu berpusing, kamu lari daripada Islam? Barang siapa yang tumitnya berpusing, lari daripada Islam, dia tidak boleh memberi mudarat apa-apa terhadap Allah. Kerana Allah itu maha berkuasa. Dan Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur di atas nikmat, iaitulah nikmat Islam. Dengan mempertahankan Islam ini, maka Abu Bakar yang dilantik menjadi khalifah, memimpin para sahabat yang masih ada, berjuang, ramai yang mati. Di kalangan mereka sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran, menunjukkan bahawa yang berperang, yang berjihad ini termasuk yang hafal Quran. Bukan saja penglima-penglima,
Bukan saja orang-orang yang hebat bersilat, bermain pedang. Termasuk mereka yang hafal Quran. Tak duduk kumuh di masjid senyap saja. Mereka keluar berjihad. Menentang golongan murtad. Golongan murtad dapat dikalahkan. Kuasa besar Parsi dan Rom dapat dijatuhkan. Zaman Sayyidina Uthman, Quran ditulis. Takut hilangnya Quran. Banyak orang yang hafal Quran mati. Akhirnya Islam telah berjaya menjatuhkan kuasa besar dunia. Parsi dan Rom. Islam masuk ke India. Masuk ke China. Masuk ke Eropah. Dan Islam memerintah dunia selama 1300 tahun. Daripada tahun 600, tahun 1924. 1924. Kejatuhan kerajaan Islam Osmaniyah tak sampai lagi 100 tahun. Tahun 24. Sekarang ini tahun 2013. 1300 tahun Islam menguasai dunia. Bacalah sejarah. Parsi dan Rom tak boleh bertahan selama 100 tahun. Rusia tak boleh bertahan. Soviet Union tak boleh bertahan sampai 50 tahun. 100 tahun. British dan Perancis tak boleh bertahan selama 50 tahun menjadi kuasa besar dunia. Dan hari ini Amerika yang jadi kuasa besar dunia selepas perang dunia yang kedua. 50 tahun lebih. Masuk tahun 60, 70 tahun. Sudah merudum kerana kemusnahan ekonomi dan masyarakat. Islam berkuasa selama 1300 tahun. Ini hebatnya Islam. Jatuhnya Islam selepas 1300 tahun ini kerana raja-raja, khalifah-khalifah dan pemimpin orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Menyebabkan tanah air umat Islam dijajah. Dijajah oleh kuasa-kuasa musuh. Timur dan Barat. England, Perancis, Belanda, Itali, Rusia, China dan lain-lain lagi. Menjajah negeri orang Islam. Dan negeri orang Islam dipecah-pecah. Dibahagikan sesama mereka. Walaupun negeri orang Islam sudah jatuh ke tangan kuasa penjajahan. Penjajahan tidak boleh menghapuskan agama Islam. Usaha dilakukan untuk menghapuskan agama Islam. Bila mereka menakluk melalui perjanjian Sykes-Picot. Sykes menteri luar British, Picot menteri luar Perancis. Untuk membahagikan negeri Arab dan negeri Afrika. Di kalangan British, Perancis, Itali dan lain-lain. Perjanjian di antara China dan Rusia dan Soviet Union membahagikan negeri Islam Asia Tengah. Membahagikan alam Melayu. Malaysia kepada British, Indonesia kepada Belanda, Selatan Siam kepada Buddha, Filipina kepada Spanyol, kemudiannya Amerika. Mereka pecahkan negeri Islam ini untuk menundukkan orang Islam. Mereka tidak boleh menundukkan orang Islam. Orang Islam melawan penjajah. Berjuang penjajah. Menentang penjajah. Mereka berusaha untuk meranapkan Islam. Mula-mula mereka buka sekolah. Sekolah Inggeris. Di bawah jajahan British. Sekolah Belanda di bawah jajahan Belanda. Sekolah Spanyol di Filipina. Sekolah Rusia, Soviet, bahasa Rusia. Sekolah Perancis. Dinamakan sekolah-sekolah machinery. Dengan tujuan untuk mengkristiankan anak-anak muda Islam. Supaya agama Islam hapus. Barang siapa yang dulu sekolah penjajah ini, dia beri pangkat yang besar. Pangkat tinggi, gaji mahal. Dengan tujuan untuk mengumpan orang Islam. Supaya meninggalkan agama mereka. Mereka tidak berjaya.
Hanya segelintir jumlah yang kecil sahaja yang dapat dikristiankan. Lalu mereka ubah taktik. Setelah mereka membuat kajian dengan menghantar penyelidik mereka masuk ke dalam masyarakat. Orang tua-tua masih ingat lagi bagaimana orang putih masuk pondok. Orang putih masuk kampung. Orang putih tengok orang kampung, tengok kegiatan mereka. Di Malaysia, di Indonesia, di Arab sama saja. Tujuan untuk membuat penyelidikan. Setelah mereka membuat penyelidikan, mereka mendapat hasil. Ditulis oleh penulis-penulis yang membuat kajian ini. Di antaranya Snow O'Horonji, seorang penyelidik Belanda yang terkenal, yang mengaji pondok di Sumatera. Berpura-pura masuk Islam, ubah nama Abdul Ghaffar, mengaji pondok, pergi ke Mekah, balik ke Belanda, dia tulis buku, tulis makalah, artikel dalam majalah-majalah. Di antaranya Snow O'Horonji mengatakan kekuatan orang Islam letak pada ajaran Islam. Sudah letak pada ajaran Islam yang bukan sahaja perkara ibadat, puasa, zakat, termasuk dalam ajaran Islam ini politik memerintah negara. Tidak bahaya kalau kita biarkan orang Islam mengaji agama sekadar semayang, puasa, zakat, haji saja. Tak bahaya. Yang bahaya ialah adanya ulama-ulama, adanya pondok-pondok yang mengajar politik, yang mengajar pemerintahan negara, akan mengembalikan semula kuasa Islam memerintah. Ini ancaman kepada Barat. Maka dunia Barat hendaklah mengambil langkah supaya menghapuskan ulama-ulama yang mengajar politik. Kalau tak mengajar politik, boleh terlihat. Boleh mengajar. Kalau mengajar politik, mesti dihalang. Lord Cromer, Gubernur Inggeris di Mesir dan Sudan, menyatakan kalau kita terpaksa memberi kemerdekaan, maka kemerdekaan negara itu hendaklah diatur supaya yang memimpin, yang memerintahnya ialah pemimpin-pemimpin yang dilatih dengan pemikiran Barat, yang tidak akan mewujudkan pemerintahan Islam. Di sinilah berlakunya perlawanan yang hebat. Mereka mengatur strategi melalui pendidikan dan pelajaran. Bukan lagi dengan senjata. Bukan dengan meriam. Bukan dengan bom. Tetapi melalui serangan pemikiran. Menubuhkan sekolah-sekolah kebangsaan. Sekolah Melayu, sekolah Arab, sekolah Indonesia, sekolah Afrika. Untuk belajar bahasa masing-masing. Dan mendidik ilmu-ilmu kebudayaan. Sejarah bangsa masing-masing. Supaya mereka lupa kepada Islam dan sejarah Islam. Ini taktik yang dilakukan oleh mereka. Dan inilah hasil yang kita dapat pada hari ini. Walaupun negeri-negeri Islam telah mencapai kemerdekaan, tetapi negeri-negeri orang Islam diperintah oleh mereka yang berfikiran Barat. Yang bukan penjajah, walaupun penjajah sudah balik, tetapi ajaran mereka, pemikiran mereka masih menjajah negeri-negeri orang Islam. Inilah perjuangan yang kita hadapi pada hari ini untuk mempertahankan Islam. Perjuangan pemikiran, perjuangan politik untuk mengembalikan semula Islam itu tegak. Sebagaimana yang diperintah oleh Allah dalam Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar
wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah As-Saff, yang bermaksud dialah Allah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, untuk meninggikan agama ini supaya mengatasi segala agama dan ajaran yang lain walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Allah Ta'ala memerintah orang Islam bukan saja jadi orang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, ada duit banyak, pergi haji, pergi umrah, berapa kali ikut nak. Tidak cukup dengan itu. Mestilah liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, untuk meninggikan agama Islam ini, memenangkan agama Islam ini, mengatasi segala ajaran yang lain, sama ada yang dinamakan agama, yang dinamakan ideologi, yang dinamakan teori, yang dinamakan ism, yang dinamakan apa saja. Islam mesti memerintah dan mengatasi yang lain, walaupun orang musyrikin benci. Caranya bagaimana? Cara nak meninggikan agama Islam itu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, adakah kamu suka aku nak tunjukkan kepada kamu satu perniagaan? Satu perniagaan. Tunjikum min azabin alim, yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih pada hari kiamat kelak. Allah Ta'ala menawarkan supaya kita melabur, berniaga, yang boleh menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Hidup dunia tidak lama, hidup hari kiamat selama-lamanya. Orang panjang umur macam Nabi Nuh 1000 tahun. Nabi Nuh sudah mati sudah berapa puluh tahun. Nabi Nuh duduk dalam kubur lebih lama daripada Nabi Nuh hidup 1000 tahun di atas dunia. Mereka yang sudah mati umur 80 tahun, 40 tahun, 30 tahun pun ada mati. Duduk dalam kubur lebih lama. Akhirat selama-lamanya. Kamu mesti melabur sebagai bekalan untuk hari akhirat yang selama-lamanya. Modalnya tu'minuna billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Beriman kepada Allah dan Rasul, percaya pada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang paling baik pada kamu kalau kamu tahu. Keuntungannya, yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat-tempat tinggal yang sangat baik, istana bangunan mahliga yang indah di dalam syurga Adn. Dzalikal fawzul azim, itulah yang paling besar sekali, iaitulah kemenangan di hari akhirat, masuk syurga. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kamu sangat ingin, yang kamu nak sangat nak tengok, nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat di atas dunia ini. Kamu boleh tengok kalau ada kesempatan. Kalau tak kesempatan, kemenangan akhirat itu mesti. Wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Dengan makna kamu mesti menjalankan kewajipan jihad. Jihad dengan makna al-jahdu dan al-juhdu, perkataan jihad. Al-jahdu makna dia al-masyaqqah, menghadapi kepayahan-kepayahan. Sakit tubuh badan, sakit hati, sakit kepala, sakit tubuh badan kita sehingga cedera sampai mati. Ini masyaqqah. Dan al-juhdu dengan makna sanggup menyumbangkan segala tenaga
tenaga fikiran, tenaga kesihatan, tenaga harta benda, tenaga keluarga dan anak beranak. Segala nikmat yang Tuhan beri, sanggup menghadapi kepayahan bagi meninggikan agama Allah. Supaya agama Allah itu menang. Kerja ini tidak ramai orang sanggup. Sedikit saja yang sanggup. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah. Daripada 1.3 bilion orang Islam di seluruh dunia hari ini. 1,300 juta orang Islam dalam dunia hari ini. Tak banyak mana yang sanggup berjihad. Di Malaysia ini, daripada jumlah lebih kurang 17 ataupun 18 juta orang Islam, daripada penduduk 30 juta di Malaysia ini. Tak berapa banyak yang sedia untuk berjihad. Di sini Allah Ta'ala kata, Alladzina amanu minkum wa amilu salihat. Orang-orang yang beriman daripada kamu, yang sanggup beramal dengan jihad ini. Daripada kamu, bukan semua kamu. Allah Ta'ala menguji di zaman Nabi Daud alaihi salam dengan jihad untuk menentang Raja Jalut. Setelah dikerah tenaga seramai 80,000 orang. Lalu diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebatang sungai. Setelah mereka disesatkan di padang pasir, habis air, habis bekalan. Daripada 80,000, mereka diarah oleh Allah jangan minum, melainkan sedikit saja. 74,000 minum, tinggal 6,000 saja. Ini ujian. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah yang sanggup menunaikan perintah, sanggup susah payah menghadapi kesulitan, menghadapi kepayahan. Dimulakan dengan memujuk orang. Berperang tu kediang sekali. Bila habis baru berperang. Selagi boleh pujuk orang dulu. Ajak orang dengan lembut. Di sinilah semua parti-parti Islam dalam dunia yang ditubuhkan oleh ulama memilih pilihan raya. Memilih demokrasi. Kerana pilihan raya ini kerja memujuk orang. Payah, memang payah. Kerja pujuk orang satu kerja yang payah. Ini makna jihad. Ini disebut dalam Quran. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Dan jika sekiranya mereka itu, lawan-lawan kamu itu, mau kepada damai, terima damai dan bertawakal kepada Allah. Nanti mereka tipu. Tuhan kata, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka mahu tipu kamu, cukup Allah akan menolong kamu. Tipu-tipulah. Pilih cara damai dulu. Ini ditunjuk oleh Allah dalam Quran. Oleh kerana itulah disebut dalam hadis, apabila Nabi SAW nak menyerang Khaybar. Khaybar ialah satu bandar yang dibina oleh orang Yahudi di utara Madinah. Dikelilingi oleh kota yang berlapis-lapis. Setelah orang Yahudi diajar oleh Nabi SAW supaya bertahaluf, bersepahaman, mereka tak dipaksa masuk Islam. Yang pertama ajak mereka masuk Islam. Mereka tak mahu masuk Islam, tak apa, berdamai. Duduk di bawah pemerintahan Islam. Tengok apa dia kerajaan Islam. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Orang-orang Yahudi yang ramai berhimpun di Madinah kerana menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang mereka baca dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Yang diberitahu oleh ulama-ulama mereka, Nabi akhir zaman ini Nabi untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Mereka tunggulah. Mereka bertemu dengan Madinah. Di situ ada tanda Nabi akhir zaman akan berhijrah di situ. Apabila Nabi SAW mari ke Madinah berhijrah, mendirikan negara, kebanyakan orang-orang Yahudi menolak. Kerana marah Tuhan lantik Nabi akhir zaman di kalangan bangsa Arab, bukan kalangan bangsa Yahudi. Kerana semangat kebangsaan tinggi sangat.
kuat sangat. Tolak Nabi kerana bukan orang Yahudi. Mereka dilaknat oleh Allah Ta'ala. Mereka awalnya mereka berdamai. Penghujungnya bila mereka tengok Islam berkembang. Sebahagian pemimpin Yahudi masuk Islam. Ramai yang tak masuk Islam. Mereka berpakat untuk melakukan peperangan Ahzab. Menggabungkan orang-orang musyrikin untuk menjatuhkan kerajaan Islam. Lalu Nabi menyerang Bani Nazir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Pemimpin mereka ada yang dibunuh, yang ditawan. Sebahagian besar mereka berundur ke Khaybar. Mereka berkota di situ. Lalu Nabi SAW memimpin bala tentera para sahabat untuk menyerang Khaybar. Di waktu malam, ketika berada di markah besar, ada markah besar juga, khemah. Nabi SAW bersabda, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok pagi aku nak serah bendera. Bermakna ada bendera. Bendera adalah syiar kepada perjuangan. Aku nak serah bendera pagi esok kepada seorang yang aku pilih. Orang ini mengasihi Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul mengasihinya. Maka ramailah yang datang awal pagi sembahyang subuh bersama dengan Nabi SAW dengan harapan dialah yang diserah bendera itu. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah nak jadi ketua, kata Sayyidina Umar, malaikat pada hari itu. Kerana Nabi melarang minta jadi ketua. Menjadi ketua adalah satu amanah yang besar. Tapi pada hari itu Sayyidina Umar kata, aku rasa nak jadi ketua. Aku harap Nabi serah bendera pada aku. Ramai sahabat yang datang awal tunjuk diri supaya Nabi SAW nampak. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, Aina Ali, mana dia Ali? Dipilihnya Ali, menantunya, untuk diserahkan bendera. Yang berada di barisan yang depan. Dia beritahu Sayyidina Ali sakit mata. Sakit mata. Rasulullah kata, bawa dia datang. Sayyidina Ali dibawa. Lalu Nabi ludah ke dalam mata dia dan sembuh secara mukjizat. Mukjizat Nabi. Nabi serah bendera. Sebaik saya pegang bendera, Sayyidina Ali berdiri dengan tegak dan berkata, uqatiluhum liyakunu mithlana. Nak suruh saya serang mereka supaya mereka jadi macam kita. Jawab Nabi SAW, ala rislik, idza kunta bisahatihim ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa ma yajibu alaihim min al-huquq la an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Maknanya jangan gopoh, jangan gaduh sangat, dengar dulu, kata Nabi. Dengar dulu apa aku kata ni, kata Nabi. Bila kamu sampai di medan mereka, jangan serang lagi. Ajak mereka kepada Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajar kepada mereka hak-hak yang wajib mereka tunaikan. Bila mereka sudah masuk Islam, demi sesungguhnya kejayaanmu memujuk seseorang sehingga menerima Islam, lebih besar harganya daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Kalau kamu berjaya pujuk orang bukan Islam masuk Islam, orang Islam yang lupa ingat ke Islam, orang tak tahu Islam jadi tahu, orang tak sedar mustahaknya Islam ni, dia sedar. Seorang saja kamu pujuk, pahalanya sangat besar. Dengan makna pahala kita pujuk dia sama ada berjaya ataupun tidak, tetap dapat pahala. Setelah berjaya kita dapat pahala.
Dia balik, dia pujuk anak isteri dia, kita dapat pahala juga. Dia pujuk orang lain, kita dapat pahala lagi. Kita sudah mati, dia hidup lagi dengan Islam, kita dapat pahala dalam kubur. Dia melahirkan zuriat keturunan dia, kita dapat pahala nak kata berapa ribu, berapa juta di masa yang akan datang. Ini kelebihan kejayaan memujuk orang. Oleh kerana itulah, maka kita memilih demokrasi. Memujuk orang supaya balik semula kepada Islam. Dengan kerja jihad yang tidak mudah, tetapi fadilatnya sangat besar. Bukan mesti berperang. Kejayaan membujuk orang lebih besar daripada berperang lagi. Berperang bila terpaksa. Mereka tidak mahu damai, tak mahu dengar lagi. Tutup segala lubang dan ruang. Selagi ada lubang dan ruang, kita ajak mereka kepada Islam. Dalam satu hadis yang lain, Nabi hantar menantu Sayyidina Ali ke Yaman. Yaman penduduknya lembut daripada negeri Arab yang lain. Nabi kata kepada Sayyidina Ali, bila kamu berjumpa dengan kabilah di Yaman ini, yang pertama ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tak mau masuk Islam, jangan serang lagi. Ajak mereka kepada Islam. Sehingga mereka menyerang kamu. Setelah mereka menyerang kamu, ajak mereka masuk Islam lagi. Sehingga mereka membunuh kamu. Setelah mereka membunuh kamu, bawa mayat orang dibunuh itu, letakkan di hadapan. Tanya mereka, inikah tujuan kita? Inikah tujuan kita? Mudah-mudahan hati mereka lembut. Kalau mereka serang lagi, barulah lawan mereka. Bismillah, dengan pertolongan Allah. Menunjukkan bahawa kejayaan memujuk orang sangat besar pahalanya. Dan kewajipan jihad sangat besar pahalanya. Sumbangan yang kita beri kerana nak memenangkan Islam. Tenaga yang kita beri nak memenangkan Islam. Apa sahaja kerja yang buat nak memenangkan Islam, pahala sangat besar. Disebut dalam ayat-ayat Quran, dalam hadis-hadis. Ayat Quran mengatakan, Faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin darajah. Kelebihan orang yang berjihad mengatasi orang yang duduk saja dengan beberapa derajat. Dengan derajat. Ulama mengatakan jarak antara langit dan bumi. Dalam ayat yang lain, Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta benda pada jalan Allah kerana nak memenangkan agama Allah, macam orang tanam satu biji benih. Tumbuh daripadanya 7 tangkai. Tiap-tiap satu tangkai ada 7 butir. Ada 100 butir. 100 butir. Maknanya digandakan dengan 700 kali ganda. Sumbangan sedekah 100. Sumbangan jihad 700. Kelebihannya berbeza. Dalam ayat yang lain mengatakan, Aj'altum sikhayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'inda Allah. Adakah kamu jadikan kamu yang duduk di Mekah memberi minum orang haji umrah dengan air Zam-Zam, dan kamu memakmurkan masjid Mekah dengan ibadat di tanah haram itu, sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad perjalanan Allah? La yastawun. Tuhan kata tidak sama. Lebih orang yang berjihad lagi. Di sinilah Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim terkenal dalam ilmu hadis yang dihormati oleh ulama-ulama. Kitabnya dibaca seluruh dunia. Menulis surat kepada seorang kawannya, Al-Fudhil bin Iyad, seorang alim fiqh tasawuf yang terkenal,
yang mengajar di Mekah. Allah bin Barak kata, ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wa man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddabu. Wa man kana khayluhu yat'abu fi batilin fakhuyuluna yawmas sabihati tat'abu. Wahai sahabatku yang sedang beribadat di dua tanah haram Mekah, yang berbangga dengan ibadat itu, sekiranya saudara berbangga kerana pipi saudara dibasahi oleh air mata khusyuk beribadat, maka leher kami bergeloman dengan darah kerana berjihad. Sekiranya kuda kenderaan saudara sejak pagi penat kerana mengerjakan kebatilan, maka kenderaan kami penat di medan perjuangan. Lalu Fudail bin Iyad menangis kerana dia tak mampu nak berjihad macam Abdullah bin Mubarak. Lalu dia tanya pemuda yang bawa surat Mubarak itu, mu minat dah ilmu hadis? Budak tu kata, saya minat, aku nak bagi hadis, nak bagi ilmu tentang jihad. Ambil kertas tulis, aku terima hadis daripada guru aku. Guru aku dan guru dia daripada sahabat Nabi, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, kamu tidak boleh mencapai kelebihan orang yang keluar berjihad kerana menegakkan agama Allah, kecuali kalau kamu boleh berjaga malam selama-lama beribadat, kamu berpuasa selama-lama tidak berbuka. Nabi bersabda lagi, barang siapa yang mati bertugas kerana menjalankan kerja jihad, Tuhan jadikan amalan pahalanya berjalan sehingga hari kiamat. Berbeza dengan orang lain, semayang, puasa, bila mati tak boleh semayang, tak boleh puasa lagi. Tapi orang berjihad, mati dalam tugas dia, Tuhan suruh malaikat tulis sehingga hari kiamat pahalanya. Kerana kerjanya membawa kebajikan kepada orang lain. Diibaratkan macam lilin yang sanggup membakar diri dia kerana menerangi orang lain. Lilin bakar diri sampai cair, orang lain tumpang cahaya dia. Ini pengorbanan orang berjihad nak menegakkan agama Allah. Disebut hadis-hadis yang banyak. La yatami ghubarun fi sabilillah ma'a nari jahannam hatta yarja'al labanu ila dar'ih. Tidak berhimpun debu yang mengenai pakaian, mengenai tubuh orang yang berjihad nak memenangkan Islam. Ada seluk, ada debu kena pada tubuh dia, kasut dia, selipar dia, pakaian dia. Debu dia menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Tidak boleh menghimpun orang itu dengan api neraka pada hari kiamat. Sebagaimana susu yang sudah diperah tidak boleh dimasukkan semula ke dalam lapuknya, kata Nabi. Ini kelebihannya. Dalam hadis yang lain, ainani la tamussuhuman nar. Ainun batat fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang berjaga malam. Berjaga malam kerana nak memenangkan Islam. Apa sahaja lapangan kerja dia nak memenangkan Islam. Dia berucap, dia nasihat, dia jaga markas, jaga bendera, menyediakan bekalan. Apa saja kerja yang dibuat. Tengok komputer kerana nak tahu sekarang ni peperangan cyber menggunakan komputer. Nak lawan, berjaga malam. Mata yang berjaga, Tuhan kata, mata tak disentuh oleh api neraka. Dan mata yang menangis kerana takut kepada Allah tak disentuh oleh api neraka. Ini kelebihan jihad fi sabilillah. Tetapi nak melibatkan diri dengan jihad ini payah, tidak mudah. Kan itulah pahala dia sangat besar. Hanya sebahagian kecil daripada puluhan ribu juta manusia, mungkin berapa ratus saja, berapa puluh saja yang sanggup bersama. Tuhan sebut dalam Quran kisah Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil
Wa kafarat ta'ifah fa'ayyadna alladhina amanu 'ala 'aduwwihim fa'asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagaimana Nabi Isa berkata kepada Hawariyin, sahabat-sahabatnya, ketika Nabi Isa dikepung oleh tentera Herodos, raja Yahudi di Palestin, nak bunuh Nabi Isa. Nabi Isa bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapakah kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah? Lalu tampil Hawariyun, berkata, kamilah yang sanggup bersedia untuk menjadi penolong-penolong bagi menegakkan agama Allah. Ada ulama mengatakan jumlah mereka hanya 12 orang saja. Dengan 12 orang nak buat apa? Tetapi Tuhan jadikan 12 orang ni contoh sehingga hari kiamat. Akhirnya mereka menyebarkan ajaran. Ada yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, dan akhirnya Allah memenangkan Islam. Pada akhirnya inilah dia perjuangan. Dan bagi kita parti Islam bersama Syapas, kita kena beri keyakinan, kerana kita sudah buat sungguh bagi negeri Terengganu, negeri yang sudah kita merentah 2 kali. Tahun 59, tahan 2 tahun setengah. Kita berjuang hampir 40 tahun. 40 tahun. Kemudian 99 kita menang balik. 59 40 tahun kita menang balik. Setelah menang, kita berjaya meletakkan hukum Islam, hukum yang tertinggi dalam undang-undang diri negeri Terengganu. Kita pacak sebagaimana yang kita perjuangkan. Orang tak boleh hapus, tak berani nak hapus apa yang kita pacak ini. Walaupun belum dilaksanakan, belum ditunaikan, kita mempunyai satu tanggungjawab untuk menang dan boleh menyambung lagi apa yang kita nak laksanakan. Ini satu kenyataan yang sungguh-sungguh kita nak melaksanakan Islam. Oleh kerana itulah kita menerima tekanan lebih daripada negeri-negeri lain. Kita dirampas hasil minyak, dirampas, ditekan, ditindas, diserang dengan pengundi-pengundi. Apa yang tak dibuat negeri lain, Kelantan pun dia tak buat, negeri lain dia tak buat. Dia buat kepada negeri kita kerana kita ada asas untuk menegakkan Islam. Kebetulan negeri yang paling akhir dijajah ialah negeri Terengganu. Negeri yang mula kita menang, dia Malaysia ni negeri Terengganu. Negeri yang kita pacak perlembagaan Islam juga negeri Terengganu. Maka kita yang pertama dijatuhkan oleh lawan kita. Maka kita mempunyai satu tanggungjawab yang besar. Berdepan dengan anak beranak sendiri, kaum sendiri, bangsa sendiri yang masih Islam. Sayang pada Islam, nak ke Islam tapi tak reti apa dia Islam. Ini kepayahan yang kita hadapi. Kuatnya Islam ni, kalau kita kata dia kafir, marah, menandakan dia Islam sungguh. Islam sungguh. Sama dia tak reti, dia tak tahu. Kadang-kadang dia buat kerja, dia cakap orang bukan Islam. Kalau jalan hukum huduk jadi huru-hara, jalan hukum huduk boleh buat seruk tangan, jalan hukum huduk macam-macam dia kata. Ini jahil, tak tahu sungguh. Tanggungjawab kita menyedarkan mereka supaya mereka faham. Mengajak orang yang sudah Islam tapi tebar dengan jahil. Ini satu kerja yang sangat berat, kita kena buat juga. Di samping kita nak tunjuk kepada orang-orang yang bukan Islam, inilah dia Islam. Hari ini orang yang bukan Islam sedang mencari-cari kerana komunis sudah tidak berjaya. Kapitalis menunjukkan merudumnya ekonomi dan masyarakat. Agama-agama yang lain pada Islam, gereja kosong. Pop, ketua agama Katolik, letak jawatan kerana padri-padrinya skandal. Agama Yahudi, agama untuk satu bangsa puak dia saja, dimonopoli oleh golongan Freemason dan Zionis. Tak boleh memimpin manusia. Orang bukan Islam sedang mencari-cari. Ada yang sudah berjinak dengan Islam, kita terima mereka. Kita menghadapi orang Islam yang tak erti apa,
menghadapi orang bukan Islam yang kita kena ajak juga. Kerana syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syariat yang disampaikan untuk seluruh manusia. Syariat rahmatan lil alamin, rahmat pada seluruh alam. Inilah kewajipan dan tanggungjawab kita yang mesti kita tunaikan sungguh-sungguh. Satu kewajipan yang Tuhan pilih kita. Yang orang lain Tuhan tak pilih. Tuhan pilih orang tertentu saja. Alhamdulillah Tuhan pilih kita. Walaupun jumlah kita tidak ramai, tidak banyak. Kalau sama Nabi masa hari Badar 313 orang. Nak buat apa dengan 313 orang? Nabi Isa Hawariyun hanya 12 orang. Nak buat apa dengan 12 orang? Ashabul Kahfi 7 orang. Nak buat apa dengan 7 orang? Tapi jumlah yang sedikit ini adalah lampu yang tak boleh dipadam. Ini pilihan yang Tuhan beri kepada kita. Jadi cukuplah